Hutan tropika Malaysia telah wujud tanpa sebarang pencemaran sejak berabad yang lampau. Merupakan hutan tropika yang tertua di dunia. Hutan ini telah menjadi pusat evolusi bagi tumbuh-tumbuhan dan bermacam spesies binatang liar, termasuk gajah yang kini sedang mengalami saat kepupusannya. Kerana itu, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau Perhilitan bertugas melindungi kepupusannya. Demi untuk kesenangan, kemudahan dan kemakmuran rakyat jelata serta negara yang sedang pesat membangun ini, Lembaga Elektrik Negara telah merancang pembinaan empangan hidroelektrik di pertemuan Sungai Terengganu dengan Sungai Kenyir berhampiran Kuala Berang, kira-kira 60 km dari bandar Kuala Terengganu. Kerja-kerja pembinaan bermula dalam tahun 1978 dengan pembinaan terowong lencongan untuk mengalihkan pengaliran air Sungai Terengganu. Ini adalah untuk membolehkan pembinaan empangan batu tambun setinggi 155 meter. Apabila siap sepenuhnya, projek yang berkeupayaan 400 megawatt ini akan menyumbangkan 1.600 juta unit setahun kepada grid nasional LLN. Hujan lebat yang turun berlarutan di musim tengkujuh hingga awal tahun 1984 menenggelami kawasan rendah. Pihak Perhilitan membuat tinjauan setelah menerima laporan dari nelayan-nelayan yang mencari rezeki di tasik buatan manusia ini bahawa sekumpulan gajah dan lain-lain binatang liar telah terperangkap di Pulau Kampung Buai. Hasil tinjauan dibentangkan dalam mesyuarat di Bilik Gerakan Lembaga Elektrik Negara. Keputusannya, pihak 2 Skuadron Kor Jurutera Malaysia menyiapkan sebuah rakit seluas 100 meter persegi, kira-kira sebesar gelanggang tenis, dari kembaran sebanyak 217 tong minyak dan ditarik oleh 4 buah bot tentera. Pokok-pokok yang tenggelam diletupkan bagi membersihkan kawasan tersebut. Pembersihan kawasan ini dilakukan supaya memudahkan perjalanan rakit dari empangan Kenyir ke Pulau Kampung Buai dan dari Pulau Kampung Buai ke Taman Negara. Unit tangkapan gajah Perhilitan di Temerloh, Pahang Darul Makmur sibuk menyiapkan persiapan menjalankan operasi menyelamat seperti tali, rantai, ubat-ubatan, senapang dan tembak. Tali dan rantai digunakan untuk mengikat gajah liar yang ditangkap, sementara ubat-ubatan adalah untuk melalikan gajah-gajah itu. Unit kebajikan gajah di Temerloh menyediakan 3 ekor gajah denak yang akan ikut sama dalam operasi menyelamat dan memindahkan gajah-gajah yang terancam itu. Tiga ekor gajah yang didatangkan khas dari Temerloh ini ialah Bahadur dan Loki Mala yang berasal dari negeri Assam, India, dan Cik Mek dari negeri Thai. Gajah-gajah liar dijinak dan dilatih di satu bahagian khas Ibu Pejabat Perhilitan Temerloh. Jarak antara empangan Kenyir dengan Pulau Kampung Buai ialah 40 km. Perjalanan rakit yang mempunyai kelajuan sederhana memakan masa 6 jam.
Setiba di Pulau Kampung Buai, khemah-khemah didirikan. Segala keperluan disediakan juga untuk menghadapi tugas yang mencabar ini. Seramai 15 orang anggota dari unit tangkapan gajah Temerloh yang diketuai oleh Encik Syarif Daim dan 30 orang lagi dari Perhilitan Negeri Terengganu serta anggota 2 skuadron Kor Jurutera Malaysia di Temerloh terlibat dalam operasi pemindahan raksasa ini. Tugas yang pertama ialah mencari kesan jejak gajah untuk mengetahui arah laluannya. Kesan tapak yang dijumpai diukur. Selain dari kesan tapak, kesan rumput, najis dan sisa makanan juga dijadikan perhitungan. Petugas-petugas menjalankan kerja-kerja menjejak dengan berhati-hati. Itu dia salah seekor daripada gajah liar. Menembak seekor gajah memerlukan kecekapan dan kepakaran. Tembakan mestilah kena pada tempat yang banyak daging. Gajah liar ini akan pengsan setelah ditembak dengan ubat pelali bernama Immobilon. Sukatan ubat perlu diseimbangkan dengan saiz gajah yang hendak ditembak. Ubat pelali menampakkan pesannya antara 20 hingga 25 minit. Ukuran garis pusat tapak kaki, tinggi, panjang gading, belalai dan ukuran lilitan badan diambil secara terperinci semasa gajah ini pengsan. Semua ukuran diambil untuk mengetahui umur dan berat badan gajah tersebut. Mata gajah perlu ditutup untuk mengelakkan daripada dedahan sinaran matahari dan habuk-habuk yang mungkin dapat merosakkannya. Selesai mencatat semua ini, barulah kakinya dibantai untuk menyukarkan gajah yang ditangkap bergerak. Gajah ini terpaksa disuntik dengan ubat Revivon untuk menyedarkannya semula. Suntikan dilakukan pada kulit yang nipis dan berurat supaya ubat tersebut cepat bertindak. Beberapa minit kemudian, secara beransur-ansur pulihlah semula kekuatan gajah ini. Begitulah, kepintaran akal dapat mengalahkan kekuatan tenaga. Usaha untuk menyelamatkan gajah-gajah liar yang lain terus dijalankan oleh petugas-petugas. Beberapa jenis binatang yang lain pun turut diselamatkan. Semasa menjalankan tugas yang mencabar ini, berbagai pahit getir dan masalah dialami. Rombongan petugas terpaksa memilih tempat berkhemah di kaki bukit yang curam untuk mengelakkan serangan gajah-gajah liar. Gajah-gajah liar yang masih terperangkap mengganas kerana kawasan yang belum ditenggelami air tak begitu luas lagi dan makanan telah kehabisan. Pada masa lalu, operasi pemindahan dilakukan di kawasan tinggi atau hutan belantara yang sedarat. Tetapi
Inilah kali pertama di rantau ini, operasi pemindahan menggunakan rakit diselenggarakan untuk memindahkan gajah-gajah yang terperangkap di satu daratan yang hampir ditenggelami air ke daratan yang lain. Okey, tak boleh. Yang tu. Tolong. Buat sikit. Okey. Gajah-gajah liar ini telah biasa menjalani kehidupan bebas tanpa gangguan. Lantaran itu, mereka menunjukkan keengganan semasa ditangkap. Ini menyukarkan lagi kerja-kerja penangkapan. Keadaan menjadi bertambah rumit apabila gajah yang hendak dipindahkan itu jatuh ke dalam lumpur. 2 ekor gajah denah terpaksa bekerja keras untuk mengatasi masalah ini. Walau bagaimanapun, hasil dari latihan yang telah diberikan kepada kaki tangan yang terlibat mengenai teknik-teknik menangkap dan memindahkan gajah oleh 2 orang pakar menangkap gajah dari India yang berkhidmat dengan perwilitan telah berjaya menarik keluar gajah itu. Okey, duduk. Untuk memudahkan pemindahan ke rakit, badan gajah liar diikat pada kedua badan gajah denah. Ia dikembarkan di tengah-tengah antara 2 gajah denah supaya ia tidak dapat meronta dan mudah ditarik. Gajah denah yang seekor lagi menolak pula dari belakang untuk menaikkannya ke rakit. Sebelum dibawa ke rakit, gajah ini telah pun disuntikkan dengan ubat rompen untuk menghayalkannya. Semasa di atas rakit, ikatan sedemikian masih meragukan juga. Takut kalau gajah liar itu masih berupaya untuk melepaskan diri. Sekali lagi kakinya ditambat ke lantai rakit. Perjalanan berakit dari Pulau Kampung Buai ke Tanah Besar memakan masa lebih kurang 1 jam. Tiba di dataran Tanah Besar Taman Negara, gajah-gajah liar yang ditangkap itu dibebaskan untuk meneruskan hidup seperti sedia kala. Gajah-gajah liar yang ditangkap walaupun tak besar tetapi melawan. Mungkin kerana suasana hutan sekeliling adalah baru bagi mereka dan mereka masih merasa takut dihampiri oleh manusia. Ubat kelali terpaksa diberikan untuk memudahkan pemindahannya. Operasi pemindahan terpaksa dilakukan secara berperingkat. Ini akan memudahkan pengawalannya semasa di atas rakit. Selain dari itu, keselamatan gajah dan para petugas sendiri perlu dijaga.
Ketika sudah hampir dengan Taman Negara, gajah liar yang hendak dipindahkan itu telah mengamuk. Seekor gajah denak dan beberapa orang petugas terpaksa terjun ke air. Walau bagaimanapun, tidak berlaku kemalangan jiwa. Dan gajah yang mengamuk itu dapat dipujuk semula dengan memberi makanan. Usaha pemindahan raksasa ini mendapat kejayaan cemerlang. Ia telah menyelamatkan 10 ekor gajah liar jenis Elephas maximus yang kebanyakannya terdapat di Asia. Bak kata pepatah Melayu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kejayaan cemerlang yang dicapai oleh semua pihak yang terlibat dalam operasi ini merupakan satu langkah positif dalam usaha kerajaan memelihara hidupan liar. Usaha ini jelas membuktikan bahawa di samping kerajaan merancang dan menyelenggarakan berbagai projek kemajuan untuk kepentingan rakyat, negara dan agama, namun kepentingan hidupan liar yang terjejas dalam proses pembangunan tidak diabaikan.